Ya, lagu ini ditujukan kepada ibu-ibu yang berada di dunia. Kisah perjalanan hidup seorang ibu memang berat juga. Jadi kita sebagai anak harus bisa menghargainya. Adakah wanita menempuh kepayahan hidup di awal remaja, mereka dah berubah kepada lebih baik setelah dia bekerja dan berumah tangga. Dan apa pula yang susah ketika awal berkahwin dan bahagia akhirnya setelah anak semakin besar. Bila anak besar dan dia bahagia, ada juga yang susah di penghujung hayat mereka. Inilah yang menjadikan nasib saya tidak seperti ibu-ibu di atas. Boleh saya katakan hidup saya susah, tertekan jiwa, hati dan perasaan sejak dari saya berada di zaman remaja hinggalah setelah saya bercucu sekarang. Saya rasa mungkin saya salah seorang ibu malang yang malang di dunia ini, namun saya taklah kesal sangat. Ini sudah menjadi nasib saya, ini kehendak Allah dan saya reda. Tetapi saya kesal sikap anak menantu yang membuatkan hati saya hancur, seperti kaca terhempas ke atas batu. Tolong dengarkan ini cerita dia. Demikian cerita Puan Hamidah dalam surat pendek yang dihantarkan ketika kami berbual petang Isnin yang lalu. Sebenarnya sudah beberapa kali kami berbual, tetapi perbualan kami terputus-putus kerana gangguan. Cucu menangis dan beliau takut bercakap terlalu lama di telefon, bimbang anak menantunya tidak dapat menghubunginya di rumah kerana telefon sedang digunakan. Jadi kami berbual kira 6 minit setiap panggilan hinggalah saya faham perasaan hati beliau, apa yang dia pendam selama ini. Dah lama sangat saya nak luahkan isi hati saya ini, tetapi tak ada yang saya boleh percaya. Lagipun kehidupan saya yang terkurung tidak mengizinkan saya berjumpa dengan orang ramai. Nak cakap dengan jiran takut anak terasa malu, jadi saya simpan semuanya dalam hati. Tetapi apapun kesimpulan, masalah saya ini semuanya berpunca kerana kemiskinan dan kesusahan hidup saya. Kadangkala kalau hidup kita miskin, anak menantu pun tak suka, malah menganggap kita menyusahkan hidup mereka sahaja. Itulah nasib saya ibu tunggal, diceraikan kerana suami saya nak kahwin lagi. Bakal istri barunya tak mahu bermadu, jadi tinggallah saya bersama anak-anak ramai 4 orang. Ketika itu masih dalam sekolah rendah dan 2 sekolah menengah. Kerana anak pertama dan kedua perempuan agak pandai sikit, dapatlah dia belajar ke sekolah menengah sains berasrama. Walaupun duduk asrama saya terpaksa hantar duit sebab belanja mereka agak tinggi, bermacam-macam benda nak beli. Saya bekerja keras untuk cukupkan belanja mereka di samping 2 orang lain yang masih bersekolah rendah. Ayah mereka setelah bercerai, saya nafkah anak-anak langsung tak lagi. Nak tengok anak pun takut isteri baru marah. Buat saya pergi pejabat dan turun naik.